Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan menerangkan berkaitan pendekatan aktiviti bertema bagi kanak-kanak semasa Perintah Kawalan Pergerakan membendung virus corona fasa pertama. Seperti yang kita sedia maklum, arahan kerajaan untuk memutuskan rangkaian virus corona memerlukan kerjasama seluruh rakyat untuk berada di rumah dalam tempoh 14 hari bagi fasa pertama. Dalam tempoh ini juga, pergerakan keluar daripada kawasan rumah amat terbatas, tetapi memberi peluang kepada ibu bapa khususnya untuk menjadi penjaga, pengasuh, guru disiplin serta menjadi kawan baik kepada anak-anak. Masa yang ada ini juga boleh dimanfaatkan oleh ibu bapa dengan mengenali perwatakan anak-anak mereka dengan lebih dekat. Bagi sesetengah ibu bapa, masa yang terluang ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kebiasaannya, ibu bapa yang bekerja di pejabat dapat meluangkan sepenuh masa dengan anak-anak pada hari Minggu iaitu Sabtu dan Ahad sahaja. Tetapi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini memberikan peluang kepada ibu bapa untuk meluangkan masa serta memberikan kasih sayang kepada anak-anak mereka. Selain itu, untuk mengelakkan anak-anak berasa bosan serta sunyi, ibu bapa boleh mengatur dan mengadakan aktiviti-aktiviti berfaedah untuk diisi sepanjang minggu kuarantin ini. Jadi, di dalam kajian ini akan memperlihatkan pendekatan aktiviti bertema dengan memperlihatkan tema-temanya, aktiviti dan juga yang ketiga kesan-kesannya. Bagi objektif kajian ini akan mengenal pasti tema-tema yang dipilih dalam aktiviti yang dijalankan. Yang kedua, aktiviti yang dijalankan berdasarkan pendekatan bertema. Dan yang ketiga akan memperlihatkan perkembangan terhadap anak-anak iaitu dengan memperlihatkan ataupun mengenal pasti apakah kesan-kesan aktiviti yang dijalankan ini terhadap anak-anak. Sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, untuk kajian ini bagi analisis data, kajian ini dilaksanakan dengan kaedah pemerhatian melalui rakaman aktiviti yang dijalankan serta didokumentasikan. Kajian kualitatif ini menggunakan reka bentuk SIM yang disesuaikan dengan kajian yang dilakukan oleh Pavlov melalui teori behaviorisme. Selain itu, kaedah tinjauan perpustakaan juga digunakan untuk menganalisis data. Dalam merencanakan kajian ini, pemilihan teori dan model perlu diselarikan dengan dapatan data. Melalui data ini akan menentu sahkan reka bentuk sama ada selari dengan kajian yang dibuat. Bagi kajian ini, penganalisisan data dapat dihuraikan seperti paparan, iaitu data yang diambil melalui dokumen dan juga melalui rakaman. Melalui dokumen dan rakaman ini didokumentasikan melalui tema-tema yang terbentuk dan juga aktiviti, dan akhirnya akan berlaku ataupun akan memperlihatkan adakah aktiviti ini memperlihatkan kesan-kesannya terhadap anak-anak. Seterusnya, aktiviti-aktiviti yang dijalankan akan dikodkan berdasarkan tema-tema. Yang pertama, temanya adalah berdasarkan kepada konsep, iaitu berkonsepkan haiwan dan juga kebersihan. Anak-anak diberikan peluang untuk dan juga anak-anak diterangkan berkaitan konsep-konsep ini melalui rakaman. Jika kita memperlihatkan terhadap kandungan, jika memperlihatkan terhadap kemahiran pula, bagi aspek kemahiran, tema yang dijalankan adalah sukan dan juga mengurus diri. Pergerakan menggunakan psikomotor amat digemari oleh anak-anak. Konsep ini sama dengan permainan ataupun konsep bermain bagi kanak-kanak. Yang seterusnya, tema yang ketiga adalah berasaskan kandungan dan juga kemahiran. Konsep bagi ini tertumpu kepada pembelajaran melalui pengalaman kanak-kanak di sekolah. Ibu bapa melihat kandungan pembelajaran kanak-kanak dan menyesuaikan kaedah pengajaran dengan aktiviti yang dijalankan.
Bagi konsep yang keempat pula, ianya berkisarkan kepada projek, iaitu berfokuskan kepada projek merupakan kaedah instruksional yang membenarkan murid membina kemahiran dan juga menghasilkan projek akhir secara kooperatif berdasarkan hands-on dan juga minds-on. Dengan cara ini, dengan tema yang diberikan, maka dibentuklah aktiviti buat kanak-kanak. Baik, yang seterusnya, apakah aktiviti-aktiviti yang dijalankan sepanjang dalam tempoh kawalan pergerakan ini? Yang pertama adalah sukaneka. Seperti mana yang telah diterangkan ataupun yang telah dimaklumkan pada yang lepas, sukaneka ataupun bermain adalah aktiviti yang utama untuk anak-anak. Untuk makluman pendengar semua, oleh sebab kanak-kanak yang dikaji ini dalam lingkungan 5 tahun, 6 tahun, 7 dan juga 8 tahun, maka mereka lebih kepada konsep bermain. Baik, yang kedua adalah berdasarkan pertandingan berwarna. Kalau tengok aktiviti mewarna ini adalah salah satu daripada aktiviti psikomotor yang memerlukan kanak-kanak berusaha untuk menggerakkan jari jemari mereka, dan juga di samping itu ianya akan melibatkan dari segi usaha kanak-kanak untuk memenangi pertandingan ini. Baik, yang ketiga aktivitinya adalah berkaitan dengan permainan bahasa. Bagi kanak-kanak, konsep permainan bahasa ini pada permulaannya agak sukar, tetapi apabila ibu bapa memberi tunjuk ajar kepada mereka, mereka akan mengetahui untuk mengeja perkataan-perkataan yang dikosongkan tempatnya. Ini memudahkan kanak-kanak mengingati apakah perkataan yang perlu ditulis oleh mereka. Baik, ini antara aktiviti pertandingan mewarna. Yang seterusnya, aktiviti sukaneka. Bagi kesemua aktiviti ini memerlukan sumber-sumber yang ada di dalam rumah sahaja, kerana kita sedia maklum bahawa dalam tempoh ini pergerakannya amat terbatas. Jadi untuk melaksanakan kesemua aktiviti ini hanya menggunakan sumber-sumber yang ada sahaja di dalam rumah. Okey, baik, termasuklah permainan bahasa ini memerlukan kreativiti daripada ibu bapa untuk melaksanakan permainan bahasa ini. Okey, baik, yang seterusnya dari segi perkembangan ataupun kesan-kesannya daripada perbincangan kajian yang telah dilakukan, kesan-kesan terhadap, yang pertama terhadap fizikal, iaitu pergerakan fizikal digunakan secara optimum untuk setiap aktiviti. Jika dilihat, kebanyakan di dalam gambar ini merupakan anak lelaki. Jadi, pergerakan dari segi fizikal itu digunakan secara optimum untuk menyelesaikan segala aktiviti yang telah diberikan kepada mereka. Okey, baik, dari segi kesan terhadap sosial, kanak-kanak memberikan kerjasama berdasarkan kumpulan yang dibina di dalam aktiviti. Baik, bagi pelaksanaan sosial ini, beberapa aktiviti yang telah dijalankan untuk ibu bapa melihat sama ada boleh ataupun tidak anak ini bekerjasama walaupun mereka di dalam satu keluarga. Jadi, di situlah ibu bapa akan membentuk karakter dan juga membentuk dari segi perhubungan anak-anak. Baik, kesan yang ketiga adalah berkaitan dengan kreativiti. Kreativiti yang dimainkan oleh anak-anak dan tempoh ini dengan menghasilkan sesuatu yang baharu. Baik, bila kita sebut sesuatu yang baharu dengan sumber yang ada, ibu bapa boleh meminta anak-anak untuk membina ataupun menghasilkan sesuatu daripada bahan yang sedia ada. Oleh itu, dalam tempoh ini, ibu bapa hanya menjadi fasilitator kepada anak-anak dan selebihnya adalah di atas kreativiti dan juga pemikiran anak-anak.
Okey, baik, dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan ini banyak menyentuh berkaitan dengan emosi. Baik, kalau kita lihat emosi ini terjadi apabila kanak-kanak mula melihat apa yang dimainkan itu sebagai perubahan dengan mencorakkan hubungan perasaan dengan keinginan mereka. Baik, saya bagi salah satu contohnya. Oleh kerana kebanyakan permainan ini berbentuk kumpulan, maksudnya kita kumpulkan anak-anak ini dan juga membentuk kumpulan. Bila membentuk kumpulan, ada kalanya kumpulan yang kalah akan berasa tidak adil dan juga dibawa emosi itu sehingga ibu bapa mengetahui ini yang terjadi kepada anak-anak dengan aktiviti yang kita jalankan. Dengan itu, ibu bapa perlu rasional terhadap emosi-emosi ini dan juga diterangkan konsep yang telah dibina untuk mereka. Okay, baik, secara tidak langsungnya kesan-kesannya melibatkan kognitif kanak-kanak, iaitu terdapat perkembangan kognisi kanak-kanak melalui keupayaan berfikir, menakur dan juga menyelesaikan masalah dengan tugasan yang diberikan. Kanak-kanak melalui dapat mengembangkan pemikiran melalui pemahaman, penyelesaian masalah dan membentuk pengetahuan terhadap perkara yang dilaluinya. Dengan ini, segala aktiviti yang telah dibina melalui fasa pertama ini telah memberi impak yang besar khususnya kepada kami untuk memastikan kanak-kanak mengisi masa lapang dengan pelbagai aktiviti yang dijana dengan berfikir bahawa hikmah daripada datangnya penyakit ini lebih memberi perhatian dan prihatin terhadap perihal kanak-kanak. Justru hubungan ibu bapa dan juga anak-anak akan menjadi lebih mesra, dan yang paling utama untuk mengelakkan kanak-kanak menjadikan gadget sebagai teman utama. Untuk itu diharapkan kajian ini dapat memberi sedikit sebanyak panduan kepada ibu bapa dalam usaha untuk memastikan anak-anak tidak menjadikan gadget sebagai permainan utama, tetapi lebih kepada teman bagi ibu bapa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.